Cuba selagi masih berdaya upaya. Cuba, cuba. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Tuhan, segalanya telah Engkau tentukan. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatkanlah ittihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pada suatu hari seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Wahai Rasulullah, adakah Allah itu dekat sehingga kami boleh berbisik-bisik kepadanya, ataupun adakah Allah itu jauh sehingga kami perlu menyeru kepadanya dengan laungan? Maka dengan itu turun sebuah ayat yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada sahabat tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahawasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam tamadun manusia dahulu sekarang ada berbagai-bagai sektor, dan berdasarkan sektor-sektor ini kita faham tentang susun lapisan masyarakat, tahap pembangunan sesebuah masyarakat itu. Sektor pendidikan, sektor militeri, politik, budaya dan sektor ekonomi. Apabila suatu masyarakat itu membangun, pembangunan harus sama-sama, penyamarataan antara sektor-sektor itu. Tak boleh ada keadaan di mana budayanya tinggi tetapi rata-rata masyarakat miskin tegar pula. Jadi dalam budaya pembangunan kita kena pastikan tidak ada miskin tegar dan ada penyamarataan kekayaan dalam masyarakat. Untuk itu kita perlu faham falsafah ekonomi. Kekayaan itu perlu dikongsi bersama, dan kita perlu ada celak akal tentang pembinaan kekayaan dan perluasan pendapatan setiap orang. Apabila seseorang hamba itu luas pengetahuannya dan dia kenal Allah, maka semakin dalamlah dia merenung ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu semakin kukuhlah pemahamannya. Sebab itulah para arifun billah dan para ulama, mereka itu mempunyai pengertian yang berbagai-bagai terhadap Al-Quran. Itulah bukti semakin luas pemahaman mereka, semakin dekat mereka dengan Allah. Buktinya, Abu Dhar pernah menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bangun salat bersama-sama dengan sahabat kerana mengenangkan suatu firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kiranya engkau menyiksa mereka itu, maka mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa lagi maha bijaksana. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal. Pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh.
Hiburan mendidik jiwa. Kau tak nampak dia tapi Dan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tonton di FB Live IKIM FM, boleh tinggalkan soalan anda di situ. Ya, baik. Kita nak berbincang dengan tajuk yang saya kira sangat-sangat sesuai. Kita hayati, kita bincangkan. Kalau cakap tentang poket kita ni, adakah ianya tebal ataupun ianya lebar ataupun ianya rendah dan tinggi? Apa bentuk dia tu? Macam-macam. Kita nak bincang tentang poket nipis. Sebab keadaan sekarang ni pun kita faham kan tuan, dari sudut tahun ini mungkin agak mencabar sebenarnya. Jadi bagaimana status kita ataupun pengurusan poket kita ni tuan, dan selepas berlakunya peristiwa PKP sekarang ni pun masih lagi PKPP, kita masih lagi juga nak susun lagi ni kan keuangan kita. Mungkin di awal ni tuan bagi dahulu mukadimahnya tu. Silakan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakal-bakal ahli syurga yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tuan guru, puan guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan yang beriman dan semua sepupu yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya sama-sama kita baca doa ringkas, sebab kata tuan guru saya, dia kata membaca doa ni adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Yang hari ni benda yang kita nak kawal, yang memandu, nak kawal steering kita boleh pegang. Nak kawal kereta orang lain tak boleh. Jam kat depan pun kita tak tahu. Akan berlaku aksiden ke, ada jalan berlubang kat depan pun kita tak tahu. Kereta kita akan rosak di kilometer ke berapa pun kita tak tahu. Dan kita yang tajuk kita ini pun pasal dompet tadi. Dompet tebal ke nipis ke apa tu pun kita ada benda kita boleh cuba ikhtiar, cuma kadang-kadang tak terkawal ya. Kadang-kadang kita rasa nak jimat dah, lepas tu isteri pula minta, bang, sofa ni dah lama, alamak, baru nak menyimpan. Jadi itulah kata tuan guru saya, dia kata membaca doa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Jadi kita sama-sama baca doa ringkas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para nabi, hafalan para rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang Maha Pembuka lagi Maha Tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak. Dan lindungilah kami dari kejahatan yang datang mendadak, kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami, dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, apabila sebut pasal dompet ni, kita pun tahu dengan COVID banyak benda ada. Semalam pun hari ni, rasa 2-3 hari ni saya menerima tetamu semalam pun sampai tengah malam kan. Di Jabat Sejarah lalu balik awal. Sebab ada yang bakal diberhentikan pada 31 Julai. Ada yang dah diberhentikan, isteri pula bulan 12 itu ada komplikasi masa mengandung. Selalu mengandung anak pertama, kedua tak ada, yang keempat. Jadi dia berhentilah. Berhenti, dapat anak, lepas tu sekarang dah suami pula diberhentikan. Jadi kalau kita kata kalau seorang kena berhenti, mungkin kita fikir mungkin makanan atas meja ada lagi. Nak bayar rumah je, mungkin takut nak tarik selepas ni lah. Tapi bila isteri dah tak bekerja, suami pula diberhentikan, oh tu saya tak nak bayangkan lah. Kita mungkin boleh terfikir, tapi kita bila tak, orang kata berat mata memandang, berat lagi bau yang memikul. Saya sebenarnya apabila bertemu dengan orang ni, sampai saya tak tahu pun kadang-kadang di Malaysia ni ada kesusahan orang. Ada seorang tu dia masuk universiti, dia tak nak makan pun ikan seko. Sebab tu baru kali pertama dia tengok ikan seko. Kat rumah dia, biasanya ikan tu akan dipotong 2 paling kurang. Kalau ikan sardin dipotong 3. Ikan sardin besar mana je. Kecil je. Yes, sebab susah ya, kesusahan hidup. Jadi dalam keadaan COVID ni memang mahu tak mahu yang berduit pun kadang-kadang dah jadi nipis dah sikit ya. Kalau kita buat bisnes pun, lama ni mungkin kita kaya-kaya, cuma pelanggan pun dah kurang dah yang mampu beli ya.
Kalau dulu ada 10, mungkin 5 dah kena berhenti ke 3 kena berhenti. Dah semua orang kata macam ikat perut pun dah ada. Cuma kalau apabila sebut dompet ni, dia nipis ada banyak lah. Kadang-kadang dua-dua gaji masih ada. Tapi nipis juga. Macam raya tahun ni saya terkejut. Ada seorang telefon saya. Kata, tuan macam mana nak buat? Saya habis raya dalam COVID, dalam PKP, 7,000. Saya pening, dia belanja apa? Kalau baju raya, ada tak orang datang rumah? Saya tahu. Kalau saya secara peribadi memang saya ada set. Tak. Sebab raya pun ni saya nampak jiran saya semua. Selamat raya. Lepas tu ayat bawah dia mesti ada stay at home. Maksudnya jangan datang rumah aku. Jadi kalau orang datang tak ada guna, dia nak pakai untuk apa? Jadi dia boleh habis 7,000. Jadi kalau dalam keadaan yang kita tak payah berbelanja pun, dia terbelanja. Tambah di zaman sekarang ni ada online. Ya, zaman para sahabat apa pun ada duduk saja kalau kena COVID. Tak adalah duit, memang tak keluar lah. Zaman dulu pun tak keluar. Zaman sekarang memanglah tak keluar. Tapi ada motor horn, tekan loceng, tekan apa. Sebab itu yang jadi nipis. Kadang-kadang nipis yang tak perlulah. Tapi yang mana yang kena diberhentikan, mahu tak mahu memang nipis. Jadi cara kita nak belanja yang nipis tu kena lebih berhati-hati lah. Itu je beza beban ni masa tebal ni. Kadang-kadang bagi bayar pun sedekah pun tak tengok-tengok dah buka dapat yang bagi macam tu. Sekarang kena jeling. Tengok-tengok dia main duit RM5 je ada. Duit RM10 nak cari pun macam tak ada. Tak ada rasa ada. Itulah yang banyak dilema yang kita lalui sekarang. Jadi apabila poket kita nipis, ada pembelanjaan yang kita rasa macam tak berapa perlu, memang kena tangguhkan lah sementara. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku next. Selepas ni apa nak berlaku, apa nak jadi kan. Kita tak tahu. Macam walaupun kita nampak COVID dah semakin berkurangan, yelah kita tak tahu apa. Dan dalam Al-Quran apa, surah Yusuf tu yang kita tahu tentang 7 ekor lembu kuruh makan 7 ekor lembu gemuk tu 7 tahun tu. Kita baru COVID 3 bulan lebih kurang right. Kalau betul-betul yang PKP lah. Kalau PKP pemulihan dah boleh bergerak, dah boleh berniaga. Yang tu baru 3 bulan. Kalau kena 7 tahun, saya tak tahu. Bukan orang lain, saya sendiri pun rasa bukan poket nipis. Tak ada dah kat sini. Tak ada poket. Nak datang tak ada duit dah kalau 7 tahun betul-betul. Wallahualam. Allah itu dia kadang-kadang kita perlu buat satu perancangan sebenarnya Mona, yang perancangan di luar jangkaan. Kita tak tahu apa akan berlaku kepada kita satu hari nanti. Seperti apa yang di awal-awal bila berlaku PKP lah kan, ramai sahabat-sahabat kita pun maklumkan, ya Allah, kalaulah awal hari tu tahun lepas simpan, mulalah kalau tu mulalah keluar. Kalau tu banyak sangat betul. Saya setuju. Allah kan. Jadi kalau semua tu kena tengok. Kalau ni ada. Alhamdulillah. Sampai beli kek birthday pun rasa menyesal. Sebab dah duit nak makan tak ada sekarang. Itulah yang perlu kita berikan lagi perhatian. Baik, kita akan bincang lagi selepas ni. Sebab bila ada kesempatan yang sebegini, sebab bila kita tengok mungkin ada yang sahabat pendengar pun ada pengalaman sendiri di waktu bank sendiri pun sekarang ni pun tengah memberi tempoh bertenang katanya kan. Tapi ada yang menggunakan kesempatan ini untuk simpan, untuk labur, untuk belanja juga. Jadi apakah yang terbaik supaya kita tak nak poket kita ni hanya nipis saja, tapi sedang-sedang dan juga cukup. Kejap lagi Tuan akan jawab. InsyaAllah. Dan para pendengar, kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini dan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام
تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Iya, kita pasti bijak mana Ya. kan untuk menguruskan keuangan kita, dan kita bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir, perunding keuangan, untuk kita bincang dengan tajuk Poket Nipis. Ya. Tadi Tuan Syamsuddin dah pun maklumkan kepada kita mukadimahnya macam mana keadaan dan juga situasi sekarang ni kan. Ya. Namun persoalan yang kita dapat juga Tuan, sekarang ni bila kita bercakap tentang fasa PKPP yang masih lagi berlangsung, dan ramai di antara kita yang ada juga ambil kesempatan, maksudnya dapat bantuan kan, kita dapat kelonggaran sedikit dari sudut bank memberikan tempoh bertenang untuk juga menggunakan belanja di tempat-tempat lain, dan juga ada yang simpan. Adakah itu cara terbaik ataupun kita buat pelaburan lain? Tuan? Okey, dia sebenarnya apabila COVID ni berlaku, saya nampak dari segi satu sudut lain lah. Macam kita tengok huruf W tu. Saya nampak W, Tuan Syafiq dengan DJ Mona mungkin nampak huruf M. Orang sebelah sana nampak E, orang sebelah sana nampak 3. Ya. So sebenarnya apabila COVID, apabila penangguhan tu, inilah masa untuk kita nak suci balik hutang-hutang jahat yang kita ada, ataupun hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama miskin. Apabila kita tak perlu bayar rumah kereta, duit tu kita boleh pindah untuk selesaikan kad kredit. Bagi saya, kalau ikut logiknya, kalau siapa yang betul-betul buat serius daripada bulan April itu sampai bulan September, sepatutnya hutang kad kredit dia habis. Kalau dia ada gaji lah. Siapa yang tak ada gaji tak boleh buat apa. Siapa yang masih ada gaji, tak terjejas, dia tak payah bayar rumah lah, dengan syarat dia ada rumah. Kalau dia tak ada rumah dekat kredit saja, tak nak bayar dengan apa. Kalau dia ada rumah kereta, tak payah bayar, dia pindah je. Itu pun bagus. Dan ada juga yang tak ada simpanan, bekerja berpuluh tahun. Yalah, dapat duit, mungkin anak ajak, suami ajak, dah tak nak simpan. Jadi masa ni lah dia ambil duit yang patut bayar kenderaan tu, dia pindah terus, tukar dalam bentuk emas ataupun beli tanah. Kalau tunggu banyak, itu benda-benda yang bagus lah. Cuma yang tak bagusnya, yang ubah suai rumah tu bahaya sikit buat masa ni. Kecuali kita kerja kerajaan, setakat ni kita tengok yang betul-betul tu yang tak, ataupun GSC tertentu. Ada GSC kena juga, tapi GSC ada juga yang kena diberhentikan. Ada. Tapi yang GSC yang bagus, yang tak terkesan tu tak apa lah. Kalau yang swasta ni yang bukan berkaitan dengan kerajaan, better jangan. Sebab kita tak tahu. Kecuali kita dah ada dana-dana lain lah. Tapi setakat nak beli tanah tu tak ada masalah. Tanah kosong ke, tanah kebun ke, tak ada masalah. Cuma nak beli aset macam beli hartanah pun, kita tengoklah hartanah tu yang masuk akal untuk dengan dunia kita. Mungkin ada sejuta kan tanya orang billionaire, memang okey, murah. Tapi tanya setengah orang, tak masuk akal. Jadi kita tengok dengan kita. Kalau jumlah tu tak ada teruk sangat untuk kita nak bayar, tak ada masalah. Boleh dia manfaatkan. Sebab ni memang untuk kita nak ada aset baru pun boleh, nak tunggu masa dah tak ada COVID ni. Kena bayar surat, tak ada modal. Kalau boleh, tak ada masalah. Betul-betul kena baik, kena betul-betul plan. Hutang je. Macam kereta, jangan. Kereta kalau nak beli sekadar kereta untuk memerlukan tempat kerja, tak apa. Kalau nak yang mewah ni buat masa ni, baik tunggu dulu. Teringat saya kata-kata Tuan, pelaburan apa? Pelaburan besi buruk. Ya. Tak kira kereta apa kita beli, last sekali jadi besi buruk je. Bawa brand apa pergi kedai besi buruk, dia kata 50 sen sekati, 70 sen sekilo. Aduh, kan. Okey, itu dia. Baik, bila Tuan Syamsuddin cakap tentang membeli aset ni, ada sahabat pendengar kita bertanya, beliau bekerja sebagai staf kerajaan. Okey, katanya tiada masalah keuangan buat masa sekarang, dan soalan saya, pada masa pandemik ini, adakah bijak jika saya membeli aset, yakni rumah
beli rumah lah buat masa sekarang, atau lebih baik saya simpan dulu ke niat tu? Okey, dia gini, angka dengan nilai, kena faham angka dengan nilai ya. Saya bagi contoh senang je. Okey, saya ambil emas dengan duit lah senang. Angka RM5 RM5. Angka di RN RM5 dia tulis 5. Ya. Okey, tu angka. Nilai dia berapa? Okey, nilai masa 1960 ni duit RM5 ni boleh dapat ada duit. Saya tak faham. Ingat takut salah ada duit RM5. Okey, RM5 ni okey dengan 1 gram emas. Angka yang 1 okey. Tapi kalau tengok harga hari ni, harga emas segram 260. Okey. Angka RM5 dah tak boleh nak beli dah. Angka masih 5, nilai dia dah berkurang. Jadi kalau macam hartanah ni, secara asasnya hartanah ni, tanah ke apa ni, dia naik sehari tanah. Saya ambil tanah je. Hartanah kan dia apa? Tanah ni secara purata, bukanlah tanah yang besar, liang lahap maksudnya tanah kan, tanah seka ke whatever. Secara purata naik RM100 sehari. Kalau kita sanggup nak tunggu nilai duit kita, dia semakin menurun nilai. Angka duduk situ, nilai dia kurang. Jadi kita tak sebab kerja. Jadi masa ni kalau ada duit, beli. Dia gini, emas ke, hartanah ke, ada duit, beli dan tunggu dia naik. Tapi kalau tak ada duit, tunggulah sampai ada duit. Ya, orang ada duit boleh beli, tak ada masalah. Kita nak dengan nasihat pun nak jaga. Kadang-kadang yang menasihat kita orang tak ada duit. Dia kata jangan beli sekarang, not good time. Tapi sepanjang saya hidup 45 tahun, saya dengar banyak kali lah dia kata harga turun-turun. Yang saya tengok turun, hujan turun, ikan je turun daripada laut ke darat ya, orang kata turun kan. Turun ke darat, naik ke darat naik. Yang lain semua naik, wallahualam. Baik, seterusnya ada sahabat kita dari Sungai Petani Kedah bertanya. Okey, ni ada sedikit persoalan yang di luar tajuk tapi dalam lingkungan pengurusan keuangan juga. Beliau bertanya, saya bakal bersara awal tahun depan, tuan. Dan soalan saya, wang ganjaran yang saya akan dapat elok simpan tunai dalam bank atau saya laburkan? Laburkan. Cari tempat yang boleh bagi paling kurang 5% ke atas. Okey, nak simpan dalam bank boleh. Dia sebab kalau kita nak kembangkan sedikit lah. Kalau dia bersara kerajaan, tak apa. Kalau dia swasta, dia kena kembangkan seboleh-bolehnya lah. Tapi kalau kerajaan tu, dia tak kritikal sangat. Cuma kita nak simpan kalau boleh dia sebab kadar pulangan tu akan menentukan berapa lama duit tu jadi satu kali ganda. Wallahualam. Okey, baik. Satu lagi soalan berkaitan dengan ini dia tentang kahwin, duit hantaran. Okey, tuan boleh bagi pandangan sikit. Baik. Nak tanya pendapat tuan Sazudin, duit hantaran pihak lelaki bagi kepada pihak perempuan, duit itu mak perempuan tak inginkan untuk buat kenduri. Alhamdulillah. Okey, tapi sebaliknya mak dia nak gunakan untuk buat modal perniagaan mak dia dan bayar hutang mak dia, sedangkan si anak inginkan buat kenduri. Jadi pandangan tuan? Ni soalan yang paling unik saya jumpa. Nak bayar hutang, nak buat bisnes. Dia gini, apa-apa duit apabila orang bagi kat kita tu, hak kita terpulang lah. Kalau mas kahwin memang hak wanita tu. Cuma ni isu dia dengan mak dia lah. Saya nak kata pun bukan apa, sebab dia di antara dengan mak dia. Cuma selalu saya sebut mas kahwin ni hantaran jangan dileburkan untuk majlis yang 4 jam tu. Tata 4 jam habis berpuluh ribu. Sebolehnya digunakan untuk down payment. Beli kalau kita bekerja sebagai wanita, beli rumah sebuah harta nama kita walaupun flat. Sebab kita tahu jodoh dengan bakal suami kita tu berapa lama. Kalau tiba-tiba dia accident ke lepas kahwin, kurang-kurang kita ada. Kalau dia cegai kita di pertengahan perkahwinan pun, kita ada sebuah rumah untuk berteduh. Cuma dalam kes nak bagi mak untuk bayar hutang dengan bisnes. Bisnes senang je. Saya percaya satu, seorang usahawan dia boleh tukar duit 100 menjadi RM200. Kalau dia tak boleh tukar yang tu, itu bukan usahawan. Ni ambil RM30,000, ambil RM10,000 nak tukar. Mostly-nya tak akan berjaya. Kena berganda. Kajian menunjukkan 92% orang mula buat bisnes akan ikut dalam masa 3 tahun pertama. Kalau ikut kadar saya, minta maaf lah. Yang tu saya rasa tak menjadi. Kecuali orang bisnes dia boleh tukar duit 100. Dia tak perlu sangat. Macam that's why Abdul Rahman Auf bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kan orang Madinah nak bagi duit apa nak bagi apa, dia tak nak tunjukilah aku di mana pasar. Ya? Dia tanya di mana pasar. Orang bisnes dia lain, dia boleh tukar duit. Tapi Abdul Rahman Auf lagi hebatlah sebab dia tak memerlukan duit. Dia tanya tunjukilah aku di mana pasar. Dia nak tengok peluang macam mana di pasar. Cuma kita ni bukan Abdul Rahman Auf, kita 100 tukar jadi 200. Kena ada duit juga untuk tukar jadi duit lagi. Abdul Rahman tak perlu. Wallahualam. Tapi bila tuan sebut tentang situasi majlis perkahwinan, saya kira dalam waktu PKP ni ramai juga yang ambil kesempatan supaya tak berlangsungkan majlis kenduri. Ya, betul. Sebab ada SOP juga. Itu yang jimat. Tapi cumanya saya pelik, ramai yang bersyukur sebab kan jimat dah. Alhamdulillah. Sampai orang marah PKP nak habis dah. Sebab dia tak sebab. Tapi ada pasangan ni saya pening. Dia tak nak kahwin sekarang.
Sebab keluarga dia nak buat dah, dia tak nak yang perempuan. Nak yang lelaki nak, perempuan tak. Dia nak buat lepas PKP sebab nak buat besar-besaran. Tapi duit pun nak guna duit pembiayaan peribadi. Bukannya tunai. Jadi manusia masih ada lah macam tu. Masya-Allah. Tapi itu yang kita risau tuan, pandangan tuan, kalau kita hanya nak menguruskan majlis perkahwinan ni menggunakan pinjaman ni. Dia tak ada korelasi. Kemah banyak mana perkahwinan tu akan bahagia. Tak ada korelasi pun. Ambil gambar macam mana. Kita tengok Nabi Muhammad SAW ambil gambar keping gambar. Tak ada. Jadi kalau tak ada tu makna tak ada pun insya-Allah bahagia. Kalau ada tu tak apalah, nak buat suka, tapi janji guna duit sendiri lah. Tak ada korelasi. Kalau mampu boleh buat lah kan. Sebab kita buat kahwin grand, kita bercerai pun grand, orang semua tahu. Orang tanya, macam mana dah? Dah dapat anak? Nak dapat anak apa? Dah bercerai dah. Orang pula tanya. Wallahu alam, tak jauh. Alhamdulillah. Terima kasih tuan atas pencerahan, dan banyak lagi soalan. Kita akan berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami. Kalau nak beli penapis air beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. Hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019 2246 333. Apa perasaan anda jika dengar anak anda menangis kelaparan setiap hari kerana tiada makanan? Kalau ada makanan pun hanya berlaukkan cili sahaja. Allah, mesti sedih kan? Lebih menyayat hati ramai anak-anak kekurangan zat sehingga perut mereka membusung kerana tidak dapat makan makanan yang berprotein. Apa kata kita bantu mereka dengan sedekah daging kurban melalui Serantau Muslim? Pahala kurban dapat, pahala sedekah pun dapat. Layari sekarang kurbanmudah.com atau hubungi 03 8408 1789. Sedekah Serantau Muslim. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setia Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Bijak Wang. Ya, kita bersama dengan Tuan Samsudin Kadir, perunding keuangan, dan sambil-sambil itu kita juga menantikan soalan-soalan pertanyaan anda. Boleh saja hantarkan di talian WhatsApp konti 0112904004, juga di Facebook IKIM FM. Soalan-soalan pun kita ambil di bahagian ruangan komen. Seperti sahabat kita Jamilah Ramli bertanya, Tuan, apa yang seharusnya saya buat? Adakah wajar saya beli rumah di waktu COVID ataupun PKPP ini? Sebab saya bekerja di salah sebuah syarikat yang akan ditukarkan ke Pengerang akhir bulan ini, dan sebelum ini saya bekerja di Melaka. Saya dah beli rumah dekat Melaka. Nak sewa rumah kat Johor terlalu mahal. Okey, soalan baru. Ini di antara keputusan yang kita perlu buat lah. Beli tu untuk pelaburan ke beli untuk rumah impian. Sebab kalau kita bekerja ni tempat pula kita dah tahu dah akan berpindah. Nak tangguhkan pun boleh dulu. Sebab kecuali kita beli rumah pelaburan, tak ada masalah. Rumah pelaburan di mana saja pun dia insya-Allah okey. Tapi kalau rumah impian ni, yalah dah apabila dah pindah. Yalah memang kita nampak sewa di Johor lagi mahal. Kalau kita beli lagi murah, tapi lepas ni kena tukar pula kat tempat lain ke. So kita tak pasti berapa lama kita nak duduk di sana. Bagi saya tak apa kalau untuk short term kita menyewa, tak consider sebagai rugi sebab kita nak study di tempat tu. Lepas dah pindah tempat baru ni, kadang-kadang dari segi teorinya orang kata apa? Nampak indah, tapi bila dah duduk baru nampak tak sesuai. Kita menyewa je lah untuk sementara. Wallahualam. Okey, itu dia. Kalau rumah itu dan juga merupakan aset, saya kira mungkin ada kesan yang baik. Rumah ni adalah pelaburan paling besar hidup kita tu. Tersalah sebab kita akan ambil pembiayaan, takut tersalah ambil tu yang mengananya. Wallahualam. Baik. Dan ada soalan lagi di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tak nak kumpul emas dengan cara beli emas kemudian hantar ke Ar-Rahnu, dapat cash beli emas lagi? Baik ke atau buat macam mana? Okey, kena ingat hutang yang paling jahat dalam dunia setakat ni lah kat Malaysia ni adalah hutang kad kredit. Hutang kad kredit ni dalam masa 4 tahun dia akan jadi double. Okey, hutang kedua, hutang jahat atau hutang yang buatkan kita semakin miskin adalah hutang Ar-Rahnu. Ataupun kalau yang komisioner pajak gadai. Kita kena tahu kadar dia 12% lebih kurang sehingga 18. Kalau yang pajak gadai komisioner boleh pergi sampai 24. Maksudnya hutang kita tu akan jadi double dalam masa 4 hingga 6 tahun. Akan jadi double.
Jadi kalau pergi kita gadai, kita ambil lagi, kena pandai kira dulu. Saya yang pandai kira sikit saya tak nak. Dia gini, kalau kita tak nampak pandai kira memang tak boleh. Ya. Dia matematik ni, ramai orang pandai mengira tapi tak pandai menghitung. Contoh 2 tambah 2 ni yang kat luar yang dengar 2 tambah 2 bagi 2. Yang DJ tak payah jawab ya. 2 tambah 2 bagi 2. Senang, right? Okey. Jawapan kita tu okey. Sekarang ni cuba ambil handphone kita, yang ambil smartphone, jangan ambil border phone. Border phone tu ni lah yang bukan apa yang dulu tu yang yang torchlight yang ada apa-apa tu yang tu, yang bukan yang smartphone lah. Kalau yang tu smart, satu lagi tak cerdik phone lah yang smartphone. Cuba tekan jawapan dia berapa. Setakat saya buat, kalau 1000 orang tu 10 orang je jawab yang betul 2 tambah 2 bagi 2, jawapannya bukan 2 The reason why, kalau kita jawab 3 okey, kalau kita jawab 2 mula-mula, maknanya kita dah tak tahu basic pengiraan. Jadi Ar-Rahnu ni kena kira dulu dia punya tu. Bukan kira yang kita dapat, charge dia tinggi. Kalau kita pandai kira charge dia, memang tinggi. So jadi cara tu memang tak. Dia gini, ramai orang buat. Kalau tengah harga emas naik, contoh siapa buat bulan 2 hingga bulan 6 untung. Tapi kita tak tahu di masa depan harga emas naik ke dia mendatar. Masa mendatar memang kita sakit. Dan kadar kenaikan emas mesti 30% baru kita buat duit. Tapi kalau sebab kita dah kena bayar 12 hingga 18. Wallahualam. Okey. Baik, berikutnya ada juga yang memberikan pandangan di Facebook Live IKIM FM. Ada Muhammad, katanya, betul tuan, saya suka PKPP ni. Sebab Alhamdulillah di sebalik PKPP ni Allah tambah rezeki saya 3 kali ganda dari biasa. Alhamdulillah. Di sebalik musibah dan hikmah, jimat dan masuk masa PKP ni, katanya. Jangan lupakan saya lah, insyaAllah. Dan juga ada situasi berlainan disebabkan mungkin PKP ni semua berkumpul kan, semua tak agak kekangan untuk bergerak ke mana-mana. Dan kadang-kadang tu adakah perlu juga kita nak uruskan kewangan disebabkan semua tertumpu di satu tempat saja. Okey. Okey, dia paling bagus sekali macam orang kata orang putih kata, don't put all egg in one basket. Jangan letakkan semua telur-telur yang kita ada ni. Telur tu ibarat investment lah. Dalam satu bakul yang sama. Kalau kita letak di satu tempat, contohnya tempat tu banjir, habis right? Bakul tu, kalau rumah tu terbakar yang bakul telur, jadi kena ada di tempat yang berbeza. Contoh macam tadi kan DJ Mona pun ada sebut, macam emas. Kita tengok masa Covid dia naik pula banyak. Yang lain saham jatuh merundun, dia yang naik. So kena campur. Even kita beli saham kat Bursa Malaysia pun kena campur. Beli pas getah macam saya, getah lah 2-3 hari ni kan. Sarung-sarung tangan lah aku memang naik banyak-banyak sampai terbeliak tengok dia punya kenaikan dia. Jadi kena campur semua benda. Musim ni apa yang naik? Kalau kita tanam tanah pun jangan tanam. Dulu ada seorang jumpa, dia tengok getah naik tinggi, dia pun tanam pokok getah. Dia momen pokok getah dia dah boleh menoreh sebab 7 years kan, harga getah jatuh. Dia tebang tau, tak sempat nak menoreh, tebang terus semua pokok tu. Dia tanam kelapa sawit sebab masa tu kelapa sawit tinggi. Jadi apabila kelapa sawit jatuh, dia tanya, saya nak buat apa tuan? Nak tebang pula ke macam mana? baru nak boleh hasil. Saya kata tak, dalam tanah tu yang ada satu jenis ni musim musangking. Ramai orang tanah ni. Durian. Kata tak menjadi habis tanah semua jenis. Maknanya kalau kita ada tanah ni getah, ni kelapa sawit ni. Tahun ni apa yang menjadi? Musangking atau durian apa? Alhamdulillah, durian pun jangan tanam satu jenis. Takutkan pokok jenis spesies ni tak berjadi. At least ada durian jenis lain. Jadi dalam pelaburan tak boleh setempat. Simpan harta kita pun setempat je semua. Rumah tu terbakar, habis semua. Jadi biar ada pelbagai tempat. Wallahualam. Okey. Ada soalan ke? Ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini. Sekarang ni banyak bank berlumba-lumba memberikan pinjaman peribadi serendah 2.2 hingga 2.75%. Persoalannya, yang 2.2 hingga 2.45% terapung, manakala 2.7% fix. Mana yang sebaik ni? Adakah baik kita buat overlap loan lama dengan pinjaman yang ditawarkan, sebab rate loan lama 3.75 ke atas? Okey, soalan yang bagus. Kalau kita nak ganti yang lama, contoh hutang kita pembiayaan peribadi lama 4% ke 3 kan, dengan yang 2 itu bagus tapi mesti dia jenis yang sama. Sebab ni satu lagi matematik Contohlah pembiayaan peribadi 2.75. Kita contoh musim ni pula dia offer contoh pembiayaan rumah 3%. Kita nampak yang 2.75 murah. Sebenarnya salah. Yang lebih murah 3 tu. Tu matematik ni dia sangat unik tuan. Cara pengiraan dia lain. Kalau tengok kita baik ambil ni lah. Contoh kita nak beli rumah. Pada aku ambil pembiayaan rumah 3%, baik aku ambil
pembiayaan peribadi dapat cash pergi beli rumah. Sebenarnya yang 3% tu lagi murah. Tapi kalau nak selesaikan ambil yang 2% tu, dia kalau yang pembiayaan peribadi ni bagus untuk selesaikan pembiayaan peribadi yang dah ada ataupun kad kredit ataupun Aranu, itu sesuai. Rumah kecuali tengok pula kena tengok kadar dia. Jadi dia lain sebab pengiraan dia lain. Itulah kiraan itulah yang kena bijak kat situ kita duk tengok nombor lah. Nombor 5 mesti lagi murah pada nombor 6. Dia tak boleh kira macam tu. Dalam kewangan tak boleh. Aduh kan, kena kira betul-betul tu. Masya-Allah. Baik. Ada juga yang bertanya tuan, dari sudut penggunaan akaun 2 KWSP. Adakah wajar kita lunaskan tunggakan PTPTN melalui EPF akaun 2? Okey, dia seperti mana saya kata, dalam hidup kita benda yang paling penting bukan duit, jantung kita. Sebab kita berjalan pun jantung kita berjalan. Kita melompat jantung berjalan. Kita tidur pun dia duduk berjalan je. Tahan jantung kita yang tidur, kita yang jalan. Betul tak? Jadi sekarang ni kita ada hutang PTPTN tu, kita rasa beban sangat tak? Kalau tak payah. Sebab gini, kalau di QSP kadar dia tinggi. Dividen dia 6%. Setiap 12 tahun, kalau tengok purata lah, setiap 12 tahun dia akan jadi double. Kadar yang kita kena dengan PTPTN ni 1% je. Mana rugilah. Kita ada boleh 5. Tapi kalau kita ada yang tertunggak, gunakan duit QSP untuk bayar tertunggak. Tertunggak saja. Jangan bagi saya PTPTN 1% tu the most cheapest. Jangan. Ramai orang pergi ambil personal tu, pembiayaan peribadi, pergi settle. Kena 3%, 4%. Yang tu 1% je. Apa Al-Ijarah ke apa, dia ada satu term Al-Hujrah. Al-Hujrah tu 1% je. Cuma jangan ada tertunggak lah, bayar yang tertunggak je. Tak nak blacklist tu. Yes. Bayar semua jangan rugi. Sebab kita pun bukan duit banyak, tapi kalau duit dah lebih dah dalam QSP lebih sejuta, tak apalah. Boleh banyak tu. Okey. Baik, satu lagi soalan tuan berkaitan dengan pelaburan emas. Ada yang bertanya, pelaburan emas terbaik adakah dalam bentuk jongkong? Ya, dia gini. Kalau nama pelaburan, sebab emas perhiasan ni kita nak faham. Kalau kita beli RM1,000 dan insya-Allah kalau esok jadi RM10,000, kita jual balik kita akan dapat sekitar RM7,000. Okey, sebab apa? Pertamanya design berubah, fashion, right? Yeah, orang sekarang mesti apa dia panggil biskut tawar pula. Saya tak tahulah. Tak tahu. Apa pulut dakap. Dulu yang tahu rantai gajah je. Rantai gajah, sekarang ada biskut tawar pula. Pattern biskut tawar pun dia orang tunjuk. Jadi maksudnya kalau kita jual balik kita akan loss about 30%. Tapi kalau jongkong ni, kalau kita beli RM1,000 dan insya-Allah esok jadi RM10,000, kita jual balik normally kita akan dapat RM9,000. Tengok atas saiz ya. Jadi kalau untuk pelaburan beli emas jongkong, tapi kalau nak pakai kat badan jangan pula lepas habis siaran, bang jom kita pergi kedai emas. Jual semua perhiasan pakai jongkong. Itu tak boleh lah. Yang pakai kat badan tetap perhiasan, yang lain daripada nak pakai semua bentuk jongkong. Sebab susut nilai dia lebih kurang 10% ke bawah. Wallahualam. Alhamdulillah. Itu masa yang kita ada untuk berjawang pada petang ini dan tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan. Silakan. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan cik puan yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, sebab ayat Quran ni terlalu banyak peringatan termasuk 7 tahun kemarau. 7 tahun kemarau. Sekarang ni kita baru kena COVID 3 bulan dan kita tengok tak boleh keluar rumah, kena duduk rumah kan untuk beli makan. Dalam hidup saya tu yang baru saya nampak satu. Jadi kalau peringatan Tuhan ada yang 7 tahun, mungkin sempat dengan umur kita benda tu akan berlaku. So adakah kita bersedia? Dan ayat Quran surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir ni adalah saudara-saudara kepada syaitan. Jadi kalau kita ada barang masih elok, pinggan mangkuk masih elok, tapi berkenan yang baru, boleh bagi kepada orang dulu. Jangan tambah, sebab tambah tu membazir dah. Orang kata tak cukup syarat dalam agama. Sebab sebenarnya kalau kita ikut Islam, saya tengoklah, kalau orang tak belajar bijak wang ni, ikut ayat Quran je, kaya-kaya jadi. Memang jadi kaya-kaya. Ya, sebab ayat dia memang ayat pasal pembaziran banyak nak buat ni, yes. Jadi tak membazir. Saya tengok, kalau tak belajar pasal kewangan ni, ikut ayat Quran je, kaya-kaya dah. Ya? Dan satu lagi selalu saya sebut, cawan yang mahal tidak dapat menentukan kesedapan air kopinya. So, tak payahlah tukar. Kalau suami kita kata tak sedap air kopi kita pun, pergi beli cawan yang mahal. Tak sedap juga, pergi belajar cara nak buat air kopi yang sedap. Itu yang penting. Cawan murah pun insya-Allah. Orang dulu kata kalau perut suami kenyang dia tak cari dah kat luar. Wallahualam. Alhamdulillah. Allah, macam-macam lah kan kata-kata hikmah yang boleh sama-sama kita hayati, dan semoga apa yang kita bincangkan ini insya-Allah kita lebih bersedia kan. Kita lebih tahu, dan orang kata memang tak akan tahu apa akan berlaku ke depan. Tapi kita sendiri yang kena ambil inisiatif untuk buat perancangan sebaiknya. InsyaAllah boleh tebal poket tu insyaAllah. Amin. Doakanlah semua pendengar kita, tuan, saya, Kak Mona, poket tebal ni.
Tebal dan berat. Banyak sedekah insya-Allah lepas ni. Amin. Alhamdulillah. Dia akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syamsuddin Qadir. Tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu maafkan saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih juga para pendengar yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Jangan ke mana-mana, kekal setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi.